Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ain Arissa binti Amran daripada kelas Pendidikan Khas 1, Kampus Perempuan Melayu Melaka akan menjelaskan dan menerangkan tentang laporan yang telah dibuat, iaitu laporan penilaian kesihatan mata bagi murid-murid ketidakupayaan penglihatan. Baiklah, di dalam laporan ini, kajian ini dilakukan ke atas seorang kanak-kanak lelaki yang bertuah, iaitu di dalam gambar tersebut. Kanak-kanak yang bertuah ini diberi nama Muhammad Nadir bin Nasar yang berusia 10 tahun. Sedikit kupasan, Nadir ini bersekolah di Sekolah Rendah Taman Rasah Jaya yang bertempat di Seremban Negeri Sembilan. Sedikit kupasan lagi tentang latar belakang Nadir, iaitu ibu bapa Nadir ini mempunyai masalah penglihatan mata di mana mereka mengalami rabun jauh serta rabun dekat, dan kedua-dua ibu bapa Nadir ini menggunakan spek mata, kacamata sebagai medium. Seterusnya, bagi Nadir ini mempunyai masalah rabun mata sejak 2 tahun yang lalu, di mana gejala matanya ini semakin bertambah dan semakin ketara sejak kebelakangan ini. Oleh itu, Nadir ni sering mengalami sakit yang berpanjangan akibat gejala yang ia hadapi. Baiklah, di sini saya akan terangkan sedikit gejala yang ditunjukkan oleh Nadir ke atas sekelilingnya. Yang pertama, Nadir ini sukar untuk melihat tulisan di papan hitam apabila berada di dalam kelas dan mengalami kesukaran untuk melihat objek jarak jauh walaupun sudah memakai alat bantuan visual, iaitu cermin mata. Di sini telah menjadi asbab di mana apabila Nadir tidak menyiapkan kerja sekolah atau menyiapkan kerja di dalam kelas, kerana Nadir tidak dapat melihat dengan baik, tidak melihat dengan baik papan hitam yang berada di hadapannya. Seterusnya ialah Nadir sering mengadu sakit kepala yang berulang selepas membaca ataupun menonton televisyen untuk masa yang sama. Yang ketiga, Nadir mengelak untuk melakukan aktiviti luar seperti bermain bola kerana tidak dapat melihat bola dengan jelas daripada jauh. Hal ini di mana akan menyebabkan Nadir ini memencilkan diri dan tidak bergaul dengan orang ramai kerana dia tidak dapat bermain bersama. Natijahnya di sini terdapat banyak gejala yang ditunjukkan oleh Nadir yang kita perlu membantu Nadir ini untuk mencapai tahap yang lebih baik. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan sedikit sebanyak tentang prosedur penilaian kesihatan mata. Yang pertama dilakukan melalui temu bual. Temu bual ini berlaku di antara Nadir, ibu bapa Nadir serta guru Nadir di sekolah. Seterusnya, temu bual ini dilakukan untuk mengenali dan mengetahui dengan lebih lanjut tentang gejala yang dihadapi, iaitu seperti kesukaran untuk melihat objek yang jauh, sakit kepala yang berulang atau perasaan keletihan semasa melakukan aktiviti visual. Aktiviti visual tu seperti membaca buku ataupun menonton televisyen dan sebagainya. Di sini dengan temu bual yang dilakukan, Nadir para guru yang semua dapat mengetahui dan mengumpul input dan info dengan lebih lanjut untuk membantu kanak-kanak ini dengan lebih efektif. Seterusnya, pemeriksaan dengan pakar oftalmologi. Okey, ujian ini digunakan oleh pakar ialah ujian ketajaman penglihatan untuk mengetahui dengan lebih lanjut dan sejauh mana tahap Nadir ini dapat melihat objek yang jauh. Seterusnya, ujian ini menggunakan carta mata iaitu Snellen chart. Hasil daripada ujian ini mendapati yang rabun dimiliki oleh Nadir meningkat dari sebelumnya. Oleh itu di sini kita perlu membuat pemeriksaan berkala untuk kanak-kanak ini kerana ia dapat membantu mereka kerana ada yang tidak sedar akan peningkatan rabun mereka. Jadi seterusnya ialah prosedur pemeriksaan refraksi mata. Ia bertujuan untuk melihat jika ada masalah pada mata yang mungkin boleh menyebabkan kerabunan, kabur seperti miopia, hypermetropia atau masalah kesihatan mata yang lebih serius. Baiklah, seterusnya pemeriksaan ini untuk mengukur sejauh mana cahaya difokuskan kepada retina di mata kita.
Ujian ini mendapati ada tanda miopia rabun jauh di mata nadir, di mana cahaya itu yang telah memasuki mata nadir tidak jatuh tepat pada retina, tetapi lebih kepada depan retina. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan sedikit sebanyak tentang jenis-jenis ujian yang digunakan. Yang pertama, ujian ketajaman penglihatan. Di sini di mana ujian ini menggunakan snellen chat ataupun logmar. Snellen chat ini memaparkan huruf ataupun simbol pada barisan yang semakin kecil. Setiap kanak-kanak ataupun pesakit akan diminta untuk membaca huruf ataupun simbol daripada jarak yang telah ditetapkan. Apabila kita menggunakan snellen chat ini, kita akan diminta untuk mengatakan bahawa preskripsi itu sudah cukup untuk mata kita ataupun tidak. Penilaian dilakukan bagi kedua-dua mata secara individu. Setiap mata ini kadang-kadang tidak mempunyai tahap kerabunan yang sama. Seterusnya ialah pemeriksaan refraksi mata. Ia menggunakan peralatan seperti autoreflektor ataupun porter. Doktor atau optometris akan menggunakan refleksi cahaya yang masuk ke dalam mata untuk menentukan sama ada ia difokuskan dengan betul di retina ataupun tidak. Ujian ini penting untuk menentukan di mana cahaya difokuskan pada individu yang mengalami miopia. Cahaya itu terfokus di hadapan retina yang akan menyebabkan objek yang jauh kelihatan kabur. Baiklah, bagi langkah-langkah untuk membantu, intervensi yang sesuai untuk membantu nadir ini, yang pertama saya kongsikan ialah dengan melalui alat bantuan visual. Menggunakan kacamata dengan preskripsi yang sesuai dengan tahap rabunnya. Yang kedua, kacamata dengan lensa yang sesuai akan membolehkan nadir ini untuk melihat objek dengan jelas daripada jarak jauh. Termasuklah papan hitam di dalam kelas nadir. Seterusnya, kacamata yang perlu dibuat tepat preskripsinya di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Seterusnya, penggunaan kacamata ini perlulah konsisten. Kita tidak boleh menggunakan kacamata dengan secara berkala seperti ada masa kita pakai, ada apabila tidak rasa ingin pakai, kita tidak pakai. Kita tidak boleh begitu kerana kita perlu konsisten. Kerana mata kita sudah tidak seperti normal. Seterusnya ialah peranan seorang guru di mana guru perlu menukarkan tempat duduk nadir ke tempat yang lebih dapat melihat papan hitam dengan lebih jelas. Seterusnya memberi nadir menggunakan alat bantuan visual seperti pembesar teks dan sebagainya. Seterusnya melakukan intervensi pengajaran dan pembelajaran. Di sini di mana ia menggunakan bahan yang lebih besar ataupun diubah untuk memenuhi keperluan penglihatannya atau menggunakan bahan dalam format yang sesuai. Seterusnya membuat pemeriksaan berkala untuk membantu sebarang perubahan. Seterusnya memastikan preskripsi mata itu sesuai. Oleh itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat semasa saya melakukan laporan ini.